Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. kita sekali lagi dalam siri keempat 2024 dalam Apa Kata Malaysia. Malam ini tajuknya cukup menarik. Bukan kata tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ramai juga di kalangan pemimpin-pemimpin. Tak kiralah di dalam mana-mana parti sekalipun, nak dengar apa kupasan tentang tajuk pada malam ini, terutamanya pengampunan diraja, yang cukup menjadi cerita-cerita di kedai kopi, di masjid, di pasar raya, di pejabat. Semua orang tertanya-tanya. Dan di penjara. Dan di penjara, tepat sekali Tuan Haji. Kerana apa? Lembaga Pengampunan bermesyuarat pada 29 Januari pada hari Isnin, sehari sebelum keberangkatan balik, iaitu Tuanku Yang di-Pertuan Agong ke-16. Okey, hari Isnin ya. Hari Isnin, kemudian 30 hari bulan pula, utusan Malaysia keluar tajuk Najib mendapat pengampunan. Selang beberapa jam kemudian, tajuk ditukar pula. Ada tanda soalan, Tuan Haji. Kemudian pula ditarik balik tajuk itu dan utusan memohon maaf di atas apa yang mereka terbitkan. Itu cerita-cerita dia. Tetapi yang paling menarik perhatian saya, Tuan Haji, Ya, saya. sehari selepas itu, pada hari Selasa, CNA pada 31 hari Ya. bulan Januari, Channel News Asia itu beribu pejabat, tak silap saya, Singapura. di Singapura, mengeluarkan apa yang dikatakan keputusan lembaga pengampunan. Rakyat Malaysia diberi amaran jangan membuat sebarang spekulasi, jangan buat itu utusan sampai minta maaf. Tunggu, konon-kononnya Perdana Menteri pun sebut, tunggu keputusan rasmi lembaga pengampunan. Tetapi Channel News Asia di Singapura, wow, kita rakyat Malaysia pula baca terbalik. Berita Malaysia, cerita Malaysia, kita orang Malaysia kena ambil berita daripada antarabangsa. Hebat antara dua darjat itu. Tetapi yang syok saya, Haji, apa yang ditulis oleh Channel News Asia pada 31 Januari dan keputusan rasmi lembaga pengampunan hari ini saling tak tumpah, bak kata P. Ramlee. Tepat. Hebat mereka punya sumber. Kita punya utusan tak Dia, boleh dipercayai. dia pun macam nujum 4 belalang. Iya, dia punya Ya. nujum 4 belalang tu melekat. Itu Ya. yang paling kelakar. Inilah Malaysia. Tanah tumpah darah kita. Okey, Tuan Haji. Ya, saya. Kita dah bercerita mukadimah tadi itu, rentetannya itu, bagaimana utusan Malaysia, keputusan sudah ada pada hari Isnin, utusan Malaysia terpaksa tarik turun tajuk, terpaksa mohon maaf. Channel News Asia Singapura mengambil alih seolah-olah dia adalah berita rasmi daripada Malaysia. Pandangan Tuan Haji ke situ dulu sebelum kita nak pergi jauh Ya. melebar ke dalam. Silakan Tuan Haji. Ya, kalau kita masih ingatlah, Ha, Saudara Fazli dan para penonton, apabila isu 1MDB dan SRC terbongkar mm-mm, pada masa dibawa pertuduhan terhadap Najib Razak Ogos 2018, satu dunia menggelak ketawakan Malaysia mm-mm, berkaitan dengan bagaimana seorang Perdana Menteri boleh melakukan kesalahan berkaitan duit perbendaharaan negara. mm-mm, Tapi sekarang ini, pada minggu ini, mm-mm, seperti yang dihuraikan oleh Saudara Fazli tadi, mm-mm, kita sekali lagi menjadi bahan lawak jenaka mm-mm, apabila satu dunia telah mengetahui keputusan lembaga pengampunan mm-mm, yang kita orang Malaysia belum tahu lagi. mm-mm. Bagi saya, 1MDB ni daripada azali sampailah ke kiamat nanti akan seringkali menjadi sumber bahan lawak jenaka. Mm-mm.
lucu-lucu tapi sepatutnya benda ni memalukan. Ini memalukan. Pihak berkuasa perlu mengambil tanggungjawab. Kenapakah boleh ada pendedahan keputusan lembaga pengampunan kepada pihak ketiga di luar negara. Sedangkan pihak akhbar dan media tempatan diberi amaran perlu minta maaf. Tapi tindakan pihak akhbar luar negara CNA yang kemudian dipetik oleh akhbar-akhbar antarabangsa lain seperti Bloomberg dan sebagainya tidak pula boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa kita. Itu pun merupakan satu keadaan layanan dua darjat berkaitan perkara ini. Bayangkanlah bekas pemimpin kita yang membuat salah. Bayangkanlah bekas pemimpin kita yang diberikan pengampunan. Tetapi keputusan pengampunan kita di Malaysia perlu korek dan baca daripada laporan antarabangsa. Dan di sini Menteri komunikasi yang juga merupakan juru cakap bagi pihak kerajaan Najib ataupun kerajaan Anwar Ibrahim ini perlu mengambil tanggungjawab. Bagaimanakah perkara ini berlaku? Saya percaya sekarang ni dengan apa yang dinyatakan bahawa keputusan CNA ataupun pengumuman keputusan oleh CNA saling tak tumpah dengan pengumuman lembaga pengampunan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Fahami sekurang-kurangnya beliau dan kerajaan Malaysia wajib minta maaf kepada utusan. Seperti mana mereka minta utusan minta maaf kepada rakyat. Kita tidak boleh benarkan perkara ini berlaku. Tidak boleh berlaku pada bila-bila masa. Sudah berlaku pada kali ini. Pada masa hadapan, semua pihak yang berkuasa, perjawatanan awam dan kerajaan perlu menentukan perkara seperti ini tidak boleh berulang langsung. Saya tahu, rakyat pun tahu, isu lembaga pengampunan bukannya merupakan isu kerajaan Malaysia. Mereka tidak boleh mengumumkan bagi pihak lembaga pengampunan. Tetapi bagaimanakah maklumat lembaga pengampunan boleh terbocor sampai ke luar negara? Itu biasa, Haji. Yang biasa tu yang menjadikan benda lawak jenaka. SPM pun selalu bocor. Soalan. Ya. Jadi tak boleh. Kita tak boleh membiarkan perkara seperti ini berulang lagi. Banyak kali berulang daripada kertas SPM sampai draft penghakiman mahkamah dan perkara-perkara lain sehingga kan keputusan lembaga pengampunan. Kalau dah bocor sampai tahap tu, kapal akan karam. Jangan sampai negara kita karam. Jadi secara rumusan berkaitan perkara ni, bagi saya ini satu perkara yang memalukan. Bahawa keputusan lembaga pengampunan yang ditangguhkan pengumumannya sehingga hari ini Jumaat 4 hari telah dibocor kepada media antarabangsa. Yang keduanya masih berkaitan dengan pengumuman ni, saya boleh faham, kita boleh faham bahawa tidak wajar dikeluarkan pengumuman itu pada hari pemasyuran ke bawah duli yang di-Pertuan Agong yang baru yang ke-17, yakni Sultan Johor sekarang ni. Sebab pemasyuran agung adalah satu peristiwa yang menarik, bersejarah dan perlu dihayati dengan sepenuhnya oleh rakyat Malaysia. Jadi sememangnya tidak boleh dicemuh ataupun dinaikkan berita-berita lain untuk menarik perhatian keluar daripada pemasyuran agung. Tapi pemasyuran agung berlaku pada hari Selasa. Kenapakah tidak diumumkan pada hari Isnin? Dan selewat-lewatnya pada hari Rabu. Kenapa diumumkan cuma pada hari Jumaat? Ini pun menjadi tanda tanya. Sebab itu, saya telah sebelum ini. Pemasyuran hari Rabu. Pemasyuran hari Rabu. Keberangkatan pulang hari Selasa. Terima kasih. Kenapa tidak diumumkan pada hari Khamis? Betul. Sepatutnya boleh diumumkan pada hari Isnin atau Selasa. Tapi tidak diumumkan pada hari Jumaat. So ini pun perkara yang perlu pihak sekretariat
bukannya mana-mana agung, sebab ini tugas dan tanggungjawab sekretariat. Lembaga pengampunan perlu menjawab. Tapi pada masa yang sama, isu berkaitan dengan kelewatan pengeluaran kenyataan sebegitu penting, iaitu pengampunan berkaitan bekas pemimpin negara tidak boleh diabaikan ataupun tidak boleh diringkaskan seperti mana yang berlaku sekarang sampai menjadi lawak jenaka di luar negara. Dan benda yang kita malu sebagai rakyat Malaysia, kita kononnya tak dapat lebih awal.